Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，早上好！ Puji Tuhan kita pada saat ini bisa kembali beribadah di rumah Tuhan. 感谢主，今天早上我们能够一同的在教会的里面来聚会。 Bagi saya pribadi, saya sangat bersyukur. 对我自己来说，我非常的感恩， Ya, senang berjumpa dengan saudara sekalian. 就是能够和我众爱的弟兄姐妹能够相见。 Hari ini mari kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. 让我们一起来思想上帝的话。 Kita berdoa terlebih dahulu. 我们先来祷告。 Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. 天父，我们实在向你献上感恩， Engkau Allah yang baik kepada kami. 因为你对我们何等的美善。 Pada saat ini ya Tuhan, di dalam anugerah Tuhan kami bisa berkumpul bersama-sama. 今天因着你的恩典，我们能够相聚一群的来敬拜你。 Baik kami yang ada di gereja maupun bagi kami yang ada di rumah masing-masing. 无论是在教会里面，或者是在家庭的里面， Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. 我们感谢你所赐给我们的话。 Biarlah Tuhan yang menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. 当我们来读、来思想你的话的时候，求你来帮助我们。 Terima kasih ya Bapa. 天父，我们感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. 奉主耶稣的名，我们感恩祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Secara khusus kita memasuki bulan Juli, yaitu sebagai bulan gereja. 那这个月我们教会就是进入教会月，所以我们来思想关于教会的题目。 Tema kita pada hari ini adalah cinta rumahmu menghanguskan aku. 今天我们的题目就是我的心为你的殿心里焦急，如同火烧。 Kita akan membaca dari Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai yang ke-25. 我们看约翰福音第2章13节到25节。 Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. Ayat 18 sampai ayat yang ke-25 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 13节到17节用印尼文来读，18节到25节用中文来读。 Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." 18节，因此犹太人问他说：“你既做这些事，还显什么神迹给我们看呢？”耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我3日内要再建立起来。”犹太人便说：“这殿是46年才建造成的，你3日之内就要再建立起来吗？”但耶稣这话是以他的身体为殿，所以等到他从死里复活的以后，门徒就想起他说过这话，便信了圣经和耶稣所说的。当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。耶稣却不将自己交托他们，因为他知道万人也用不着谁见证人怎样，因为他知道人心里所存的。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan berbagai setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dengan setia. 那些读了上帝的话，沉积在心里面，又留心遵行的人，有福了。 Bapak Ibu Saudara, pernahkah mendengar suatu pernyataan, "Aku akan memindahkan gunung hanya untukmu"? 曾经有听过一个真实的见证，就是说我要为你搬一座山。 Bagi orang yang sepasang kekasih, mungkin yang pria akan menyatakan rayuannya kepada sang wanita.
可能对于喜欢的，就是比如说男朋友，他会说，女朋友会对他说，你说的话是天真的。Nah saudara, apakah benar ada seorang pria yang mampu untuk memindahkan gunung hanya untuk kekasihnya? 是否真的有一个男子为他所爱的女子搬一座山呢？ Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya mengambil sebuah kisah yang terjadi dalam kehidupan seorang yang bernama Dandrat Manjit. 那我取一个人的见证，就是达什拉斯麦吉他的见证。 Saudara, dia adalah seorang pria miskin yang tinggal di India. 他是一个贫穷的人，他住在印度。 Saudara, ternyata di dalam kehidupan dia berhasil menghancurkan gunung dengan memecah belah gunung tersebut. 那就是在他人生的经历里面，他曾经呢就把一座山分开了。 Dia melakukan hal tersebut demi cintanya kepada sang istri. 那他做这样的事情，就是因为他对他妻子的爱。 Selama 22 tahun masa hidupnya dia gunakan untuk memecah gunung itu untuk membuat jalan dari desanya ke kota yang terdekat. 那他就在他人生的里面用22年的时间，他挖掘了一条的路，就是穿过山，然后到附近的城市。 Nah, saudara, mengapa dia melakukan hal tersebut? 为什么他要做这样的事情呢？ Karena pada tahun 1959 istri Manjit yang bernama Devi meninggal karena kurangnya perawatan medis. 因为他的妻子在1919年的时候，他就因为生病，所以他去世了。 Kota yang terdekat dengan kampung halaman dia berjarak 70 km. Dan untuk mencapai kota tersebut harus melewati bukit-bukit dan jalan berbahaya di tengah bukit. 那他自己的乡村离城市的距离大概是70公里的路，所以呢，他要到那边的时候，就是路途很遥远，而且是要翻山越岭。 Nah, saudara, pengalaman itu membuat dia akhirnya berpikir supaya orang lain tidak mengalami hal yang sama dengan dia. 因为他经历这样的事情，他不愿意人重蹈他的覆辙。 Dan hal inilah yang membuat dia memecah belah batu di gunung tersebut dengan hanya menggunakan barang yang sangat sederhana. 而且他就用很简单的工具把这一座山给穿通了， Hanya menggunakan palu dan pahat saja. 就是用那个很简单的挖掘的工具。 Dan akhirnya saudara, dia berhasil membuat jalan dari 55 km menjadi 15 km melewati gunung tersebut. 那最后他就成功的挖通了这一个路，然后就修好了。之前呢就是55公里的路，现在就变成缩短到15公里。 Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, motivasinya itu sangat indah sekali. 就他做的动机非常的美好， Ia ingin supaya orang lain tidak mengalami kehilangan yang sama seperti dia. 那他就是希望别人也不要经历他这样子失去所爱的人。 Cinta Dastrat kepada istrinya yang telah meninggal mendorong dia untuk bisa mengasihi orang-orang sekampungnya sehingga membuat jalan tersebut. 就是他对他去世的妻子的爱，推动他能够去帮助他乡村的人能够开这一条的路。 Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita melihat di sini adanya suatu gambaran cinta antar manusia. 那这里就让我们看到人类的爱， Bagaimanakah cinta kita kepada Tuhan? 那是我们对上帝的爱如何？ Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita mengalami anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, pengorbanannya di kayu salib membuat kita mengasihi Tuhan. 我们深信，当我们经历了上帝的爱，我们真实的明白他对我们爱的伟大，我们也会更深的爱我们的上帝。 Nah saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, apakah pernyataan kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan? 若是说我们爱上帝，我们生活的表现是怎样呢？ Di dalam perikop yang telah kita baca tadi, kita dapat melihat satu kesimpulan di sana, bagaimanakah seorang yang mencintai Tuhan. 那在我们所看的刚才的这一段的经文的里面，我们可以得出一个的结论，就是一个爱上帝的人他的表现。 Setiap umat percaya yang mencintai Tuhan, maka mereka pun akan mencintai rumahnya dengan segenap hati. 一个说自己爱上帝的人，他也会爱上帝的家。 Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan perikop yang telah kita baca tadi, 若是我们留意刚才我们所读的那一段的经文， maka kita melihat di sana bagaimanakah pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang berkumpul di Bait Allah.
我们知道当时犹太人他们正在聚集在圣殿的里面， Mereka ingin merayakan Hari Raya Paskah. 他们需要来庆祝逾越节。 Saudara, Hari Raya Paskah merupakan hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Israel. 逾越节就是整一个以色列民他们要一同来庆祝的。 Karena hari raya ini mengingatkan akan pertolongan Allah yang membebaskan mereka dari tanah Israel, dari tanah Mesir. 那逾越节就是提醒他们，上帝曾经将他们从埃及为奴之家拯救出来。 Oleh karena itulah mereka setiap tahun pasti merayakan Hari Raya Paskah. 而且他们每一年，他们一定会庆祝逾越节。 Orang-orang Yahudi di luar Yerusalem dan juga orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Allahnya orang Israel datang ke Bait Allah. 那些犹太人他们会从别的地方来到耶路撒冷，那一些不是犹太人的人或者以色列人的人，他们信靠上帝，他们也会来到这边来敬 Nah 拜。 saudara, mereka membawa persembahan untuk dipersembahkan ke dalam Bait Allah. 那当我们来的时候，他们会带上礼物来献给上帝。 Pada waktu itu orang-orang yang berada di luar Yerusalem yang menggunakan mata uang yang tidak biasa digunakan oleh orang-orang Israel harus menukarkan mata uang itu kepada orang-orang yang ada di sekitar Bait Allah. 那当时住在耶路撒冷之外的人，他们拥有的钱跟耶路撒冷人用的钱不一样，所以呢，他们来的时候，他们需要兑换他们的银钱。 Dan mereka pun ada yang membawa kambing, domba, burung merpati untuk dipersembahkan ke dalam Bait Allah. 那有的人他们可能来的是带的是牛羊鸽子来献给上帝， Tetapi masalahnya begini saudara. 但问题是这样， Ketika kambing, domba, burung merpati ini mau dipersembahkan, maka ada orang-orang yang mengecek terlebih dahulu apakah hewan-hewan ini adalah hewan yang baik, hewan yang sempurna untuk dipersembahkan. 这些的牛羊鸽子就是将要献上的，会有人来检查，他们检查了是否合格，是否能够献上作为上帝的礼物。 Nah saudara, ternyata banyak yang orang-orang yang mengecek hewan-hewan tersebut mengatakan bahwa hewan yang dibawa tidak cocok untuk dipersembahkan. 很多那来检查这些牛羊鸽子的人，他们就说这些你们所带的东西都是不合格的，都是不完全的，不可以献上。 Makanya mereka harus membeli hewan-hewan yang dijual di Bait Allah tersebut. 所以他们需要重新的买新的，就是要在那跟他们买新的。 Nah Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita melihat di sini sebenarnya ada suatu persekongkolan antara penjual dengan ahli-ahli Taurat dan para imam yang ada di Bait Allah. 那我们就看到这些的贪污，就好像是在税吏的那些的祭司跟那些卖牛羊鸽子他们合作， Supaya orang-orang yang menjual itu bisa menjual hewan mereka dan ada uang yang dapat diberikan kepada imam dan orang ahli-ahli Taurat pada waktu itu. 为着那些的牛羊鸽子能够卖出去，那些祭司跟文士他们能够赚一些的钱。 Pada waktu itu imam besar yang bernama Hana sebenarnya tahu apa yang terjadi. 当时的祭司长他明白发生的事情是什么， Tetapi dia tetap membiarkan kondisi tersebut. 但是他是任凭这样的事情发生。 Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu perhatikan denah daripada Bait Allah, 若是大家留意这个的布局，就是圣殿的布局， maka penjualan itu ada di perkarangan yang diperuntukkan bagi orang-orang non-Yahudi beribadah kepada Tuhan. 那这一些的事情能够发生，就是卖给那些非犹太人。 Jadi kita melihat di sana bagaimanakah pada waktu itu terjadi begitu hiruk pikuknya antara orang yang berjualan dengan orang yang membeli. 因为当时就是发生在卖的人跟买的人之间， Sehingga mengganggu ibadah daripada orang-orang non-Yahudi yang mereka ingin lakukan kepada Allah. 那这样的事情就影响到了那些非犹太人，他们想要来到圣殿来敬拜上帝。 Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, hal inilah yang terjadi ketika Tuhan Yesus ingin beribadah di Bait Allah. 那这样的事情能够发生，就当主耶稣想要来到圣殿来聚会的时候， Nah saudara, ketika Tuhan Yesus melihat kekacauan, tanda kutip, yang terjadi di pelataran
bait Allah, maka pada waktu itu Tuhan Yesus begitu marah. 当主耶稣看到圣殿的这样的情形非常的混乱，所以主耶稣就非常的生气。 Mengapa saudara? Karena Tuhan Yesus melihat rumah Allah dijadikan oleh orang-orang itu sebagai tempat berjualan. 因为主耶稣看到他们将圣殿当成就是买卖的地方。 Di dalam bagian kitab Injil lainnya dikatakan bahwa rumah yang dipakai untuk berdoa itu menjadi sarang. 主耶稣在别的经文的里面就说：“你们将我的圣殿当作贼窝一样。” Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, dalam bagian ini bukan berarti Tuhan menentang orang berjualan. 那这里面就说耶稣不是说耶稣反对那一些卖的人， Tetapi Tuhan memahami, mengerti apa yang ada dalam hati mereka. 但是主耶稣知道他们的内心所存有的是什么。 Dan hal inilah yang ditegaskan di dalam ayat yang ke-25. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. 在25节里面，耶稣基督强调，因为他知道人心里面所存的是什么。 Jadi pada waktu itu orang-orang berjualan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. 那些卖的人，他们都是为了自己的利益， Mereka menipu, mereka membohongi orang-orang yang ingin beribadah. 他们欺骗来欺哄那一些想要来敬拜上帝的人。 Mereka membuat persekongkolan supaya mereka dapat mendapatkan keuntungan dari apa yang terjadi. 他们彼此的合作，就是希望他们能够赚更多的钱。 Dan sehingga saudara orang-orang non-Yahudi tidak bisa beribadah dengan baik di tempat itu. 为此，那些非犹太人，他们不能够很好的来到圣殿来敬拜上帝。 Rumah Allah, bait Allah yang seharusnya menyuarakan suara kebenaran diganti dengan suara orang-orang yang menjual hewan-hewan yang ada di sekitar mereka. 圣殿就是上帝的地方，应该是被真理所充满的，而不是被这些叫卖的声音所充满。 Nah, saudara dikasihi Tuhan, hal inilah yang membuat Tuhan begitu marah kepada mereka. 那这样的事情就是让耶稣基督非常的生气。 Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengambil cambuk dan menghancurkan, membalikkan orang-orang yang memiliki meja-meja untuk menjual uang. 那耶稣基督就用鞭子把那些人鞭打那些牛羊鸽子赶走，然后把那些桌子也推翻了。 Dan hal inilah yang dilihat oleh para murid sehingga para murid mengingat apa yang pernah dituliskan di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. 那耶稣基督所做的这些事，就让门徒们想起说，圣经里面的记载就是我为你的殿心里焦急，如同火烧。 Tuhan Yesus melihat rumah Allah dijadikan tempat yang tidak tepat, tidak pas untuk mereka beribadah. 就是他们耶稣基督发现圣殿变成一个不一样的地方，不再成为一个敬拜上帝的场所。 Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya percaya setiap kita baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah mencintai Tuhan dan mencintai rumah Tuhan. 弟兄姐妹，我深信，不论是坐在教会里面的弟兄姐妹，或者是在家里面参加聚会的，你们都爱上帝的家。 Sudah hampir 4 bulan ya kita tidak beribadah di gereja. 就将近4个月的时间，我们不能够在教会里面来聚会。 Kangen nggak saudara? 大家想来教会吗？ Kangen ya? 大家都有渴慕想来。 Baru berasa sekarang apa itu gereja, apa itu persekutuan. 那现在才更深的体会，到底教会是什么，到底团契是什么。 Memang di dalam keterbatasan, dalam peraturan yang berlaku, maka hanya saudara yang pada saat ini bisa hadir di tempat ini. 因为有一些的规矩，有一些的限制，所以只能够在座的大家能够来参加。 Saya percaya saudara-saudara kita yang ada di rumah, mereka pun sangat rindu untuk bisa hadir di tempat ini. 我相信那些在家里面参加直播聚会的弟兄姐妹，他们也是很想能够来到教会里面。 Nah, saudara, ini merupakan salah satu bentuk kecintaan Tuhan melalui kecintaan kita kepada rumah Tuhan. 那这样的事情就让我们看到我们对上帝的爱，表现在我们对教会的爱。 Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bagaimanakah Salomo melihat bait Allah ketika ia membangun bait Allah. 这样的事情让我们能够看到，当所罗门王他建造圣殿的时候，他看圣殿， Salomo memohon berkat Tuhan turun atas mereka. 就所罗门就说：“主啊，求你的恩典临到我们身上。”
Ia percaya ketika Allah hadir di dalam bait Allah, maka pada waktu itu orang-orang Israel mendapatkan berkat dari Tuhan. 所罗门王他深信，当上帝临在圣殿的里面的时候，上帝的百姓会得到祝福。 Bait Allah melambangkan belas kasihan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada orang-orang Israel. 上帝的圣殿表明对上帝对子民的恩慈，对子民的怜悯。 Dan hal itulah yang menjadi satu ungkapan syukur Salomo atas apa yang telah Tuhan berikan, Tuhan kerjakan bagi mereka. 为此，所罗门王就非常的感恩上帝为他们所做的。 Dan hal inilah yang menjadikan satu kecintaan Salomo kepada Tuhan. 那这样的事情就表明所罗门王是何等的爱慕上帝。 Bapak Ibu semua dikasihi Tuhan, mungkinkah orang yang mengasihi Tuhan akan memanfaatkan rumah Tuhan untuk mengambil keuntungan? 弟兄姐妹们，有可能吗？一个说自己爱上帝的人，他们却是用教会的名义来为了自己的利益。 Bapak Ibu semua dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan beberapa hal dalam bagian ini. 我们要留意几点，就是透过这一段的圣经， Saudara, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mencintai Tuhan? 就是是否我们真的爱上帝，爱我们的主。 Saudara, setiap orang yang mencintai Tuhan akan tahu apa yang terbaik yang dapat diberikan kepada Tuhan dan tahu apa yang terbaik yang dapat dilakukan bagi Tuhan. 那一个爱上帝的人，他能够明白，能够将最好的献上给上帝，他也能够明白做什么是最好的。 Saudara, memang di dalam hukum Taurat banyak sekali aturan yang dibuat oleh Tuhan. 那在圣经里面有很多的规条，就是上帝所给他们的规条， Aturannya sangat jelas melarang orang-orang melakukan tindakan-tindakan A, B, C misalnya. 就是在里面就很明显的、很明确的禁止说这个可以做，这个不可以做。 Tetapi ada aturan-aturan tidak tertulis. 但是有一些的规条是没有写下来的。 Bagaimana kita menyikapi akan hal tersebut? 那我们如何的来遵行来做这些事呢？ Contoh Bapak Ibu. 例子， Bapak Ibu, merokok baik atau tidak? 你们知道抽烟好还是不好？ Merokok apakah terdapat di dalam Alkitab dilarang merokok? 那在圣经里面是否有记载说禁止吸烟呢？ Pernah kita membaca pernyataan dilarang merokok? 你们曾经读过就是里面写禁止吸烟吗？ Saya percaya nggak ada. 我深信没有， Ya, semenjak saya membaca Alkitab juga nggak ada, saudara. 就是从我读圣经到现在也是没有发现。 Tetapi apakah merokok itu baik atau tidak, saudara? 但是抽烟是好的还是坏的呢？ Saudara, kita tahu bahwa dengan merokok kita tidak menyenangkan hati Tuhan. 我们知道我们抽烟，我们不讨上帝的喜欢， Kita merusak tubuh kita sehingga kita tidak bisa memberikan tubuh kita yang terbaik untuk dipersembahkan bagi 就 Tuhan. 是我们能够来毁坏我们的身体，让我们不能够将最好的身体献给我们的上帝。 Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyatakan diri kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hal ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. 若是我们说我们爱我们的上帝，就是有一样的事情就非常的重要，就是我们要来留意的。 Kita akan tahu apa yang terbaik yang dapat diberikan kepada Tuhan, tahu apa yang terbaik yang dapat dilakukan bagi Tuhan. 我们知道什么是给上帝最好的，怎么是做起来就是为上帝来做是最好的。 Yang kedua Bapak Ibu, 那第二样， setiap orang yang mencintai Tuhan tidak akan memandang rendah tempat-tempat yang dikhususkan Tuhan sebagai rumah Tuhan, tempat dia menyatakan dirinya. 就一个爱上帝的人，他们不会轻看或者小看上帝的家，就是教会，或者是上帝分别为圣的地方。 Nah, saudara dikasih Tuhan, gereja kita adalah tempat di mana kita beribadah kepada Tuhan. 我们的教会就是我们聚会的地方， Kita belajar firman Tuhan, kita bersekutu bersama-sama. 我们在里面来学习上帝的话，我们也是在里面享受团契。 Nah, saudara, apakah sikap kita terhadap gereja yang Tuhan telah berikan bagi kita? 那我们对教会我们的表现，就是我们的态度是如何？ Bukan berarti kita memberhalakan gereja. 不是说我们要来限制我们的教会， Tapi bagaimana sikap kita terhadap rumah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita? 就是我们对上帝所赐给我们的教会，我们的态度如何？ Tindakan-tindakan praktis apa yang dapat kita nyatakan sebagai perhatian kita kepada gereja? 就是一些怎样的实际的行动来表明我们关注、我们爱我们的教会， Hal yang sederhana Bapak Ibu. 就很简单的， Penggunaan air, penggunaan listrik.
使用水还有电的时候， Apakah kita berpikir, ini bukan uang saya yang keluarkan, maka kita menggunakan seenaknya saja. 就是我们就说，哎，这个不是用我的钱，没关系，我可以很大的浪费。 Barang-barang yang ada di gereja kita gunakan seenak kita saja. 就是我们使用教会里面的东西，就是凭着我们自己的喜好。 Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, gereja tempat kita beribadah adalah tempat di mana Tuhan memberikan itu kepada kita. 那我们的教会就上帝所赐给我们聚会的场所， Oleh karena itu mari kita memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh gereja. 为此让我们来留心留意教会的需要， Itu adalah satu tanda di mana kita mencintai rumah Tuhan. 那是表明我们对上帝的爱。 Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hal selanjutnya yang kita sama-sama mau perhatikan dalam bagian ini, 那接下来我们要注意的是， mencintai rumah Tuhan berarti mencintai Tuhan Yesus. 就是爱上帝的家，表明我们对上帝的爱。 Saudara, mengapa saya mengatakan hal tersebut? Mari kita sama-sama memperhatikan apa yang tertulis di dalam perikop yang telah kita baca. 让我们来留意我们刚才所读的经文。 So dalam ayat yang ke-14, kata bait suci digunakan kata dalam bahasa Yunani yang berarti satu bangunan. 那在14节里面的殿，就用的词就是一个的建筑物。 Tapi kalau kita memperhatikan ayat yang ke-19, kata bait Allah menggunakan satu kata yang menunjuk bukan hanya bicara mengenai fisik, tetapi bicara bagaimana Allah mendiami, kemuliaan Allah ada di tempat tersebut. 那在19节的里面的殿，它不单单提到的就是一个实物的殿，更是表明上帝的荣耀所在的地方。 Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan menjadi dalam ayat yang ke-19, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. 在里面19节他说：“这个殿我3日之内要再建立起来。” Suatu pernyataan yang tidak dimengerti oleh orang-orang Israel pada waktu itu. 就是一个犹太人他们不能够明白的一个的事实。 Dalam bayangan mereka, bagaimanakah mungkin membangun bait Allah yang sudah 26 tahun dibangun? 他说：“如何能够做得到呢？3日之内建起一个用了46年的时间才建好的 Dan 圣殿。 Tuhan Yesus berkata dia akan membangun bait Allah dalam waktu 3 hari. 那主耶稣说：“我要建圣殿，就是要3天之内我就建 Nah, 好。 saudara, sekali lagi apa yang dikatakan Tuhan Yesus tidak bicara mengenai fisik, bangunan secara fisik. ”那耶稣基督所提到的这个的殿，不是实物的，就是我们可以看得到的圣殿。 Tetapi yang Tuhan katakan adalah bagaimanakah bait Allah itu menunjukkan kemuliaan Allah diam di tempat tersebut. 那这耶稣所讲的圣殿，就是上帝的荣耀停留在那里。 Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada orang-orang Israel bahwa dialah sebenarnya bait Allah yang sejati. 那耶稣基督要说：“我就是那一个真实的圣殿， Ada Allah yang berdiam di dalam dirinya. 就是有上帝在他的身上。” Nah, saudara, bukan karena Allah berdiam dalam dirinya, tetapi memang dia sendiri adalah Allah itu sendiri. 不单单是上帝跟他同在在他的身上，而是耶稣基督他本身就是上帝。 Melalui penyataannya dia ingin mengatakan bahwa melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib menghilangkan pengorbanan yang sesuai dengan perjanjian lama. 那耶稣基督在十字架的牺牲，就是他来应验在旧约里面给我们的预 Tidak 言， perlu lagi ada hewan-hewan yang dipersembahkan. 就是不再需要有一些的牲口来献上。 Tuhan Yesus sendiri adalah korban yang sejati, korban yang sempurna bagi penebus dosa manusia. 因为耶稣基督就是那个完全的羔羊，就是代替我们的罪。 Oleh karena itulah ketika seseorang mengenal Kristus sebagai korban yang sejati itu, 为此，当一个人真实的明白耶稣基督就是那一个完全的，就是代替我们的。 setiap orang percaya kepada Kristus Allah yang hadir dalam dunia ini. 为此，一个信靠上帝的人，就是他能够透过他身上彰显上帝的同在， Allah yang menjadi bait Allah yang sejati. 就他们能够成为上帝真实的教会。 Maka seharusnya umat percaya mengasihi dan mencintai Tuhan. 为此，每一个信靠上帝的人，他一定要爱上帝。 Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? 是否我们真实的爱我们的上帝呢？ Mencintai Tuhan Yesus sebagai pribadi yang sejati. 就是爱
耶稣基督他就是一个完全的神。 Apakah kita rela memberikan yang terbaik kepada Tuhan? 是否我们真的愿意将最好的献上给我们的主？ Hal yang ketiga Bapak Ibu, 第三样， mencintai rumah Tuhan berarti kita menjalani hidup yang memuliakan nama Tuhan. 爱上帝就表明，就是爱教会，表明我们在我们人生的里面，我们好好的去做讨上帝的喜欢，荣耀 Saudara, 上 kita 帝。 akan bandingkan dalam apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. 我们来比较哥林多后书第6章的16节的里面有记载， Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 因为我们是永生神的殿，就如神曾说：“我要在他们中间居住，在他们中间往来，我要做他们的神，他们要做我的子民。” Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pada waktu itu Roh Kudus hadir dalam hati kita. 就当我们信靠我们的主耶稣基督，接受他成为我们个人的救主，那圣灵就内住在我们的里面。 Dan hal itulah yang menjadikan tubuh kita menjadi bait Allah. 那这样的事情发生，让我们的身体能够成为上帝的殿， Karena kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita. 因为有圣灵居住在我们的里面。 Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita ini adalah bait Allah. Oleh karena itu kita harus melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan diri kita sebagai anak Tuhan. 那保罗就说，我们就是上帝的殿，为此呢，我们要在我们的生活的里面做出符合上帝儿女的事情， Kita harus memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi berkat dan kesaksian bagi nama Tuhan. 就是让我们的生活真实的成为一个的见证，成为一个的祝福。 Nah Bapak Ibu, bagaimanakah ketika kita melihat kehidupan kita saat ini? 那我们来看我们现在所的 Apakah 生活， kehidupan kita sudah sungguh-sungguh menunjukkan diri kita sebagai bait Allah itu? 是否我们的生活真的表明我们是上帝的殿？ So bayangkan saudara kalau misalnya Tuhan Yesus hadir ada di tempat kita pada saat ini. 大家试想一下，若是耶稣就在我们，就是在我们的中间， Gambaran dia membawa cambuk saudara. 就他就拿一个， Dia mencambuk hati kita 就他来扭我们的心， karena hati kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. 就是我们的心不符合他所要的。 Saudara, Tuhan ingin membersihkan hati kita, hidup kita. 就耶稣基督要来，他愿意来洁净我们的心，洁净我们的生活。 Apakah kita memiliki kerelaan untuk dibersihkan oleh Tuhan? 是我们甘愿让耶稣基督来洁净我们。 Satu hal yang memang tidak mudah, mungkin akan mengalami sakit. Tetapi apakah kita memiliki kerelaan dan berkata, Tuhan bersihkanlah hatiku, Betul. Tuhan bersihkanlah hidupku. 不太容易的事情，可能我们的心会感觉到不舒服，但是是否我们真的愿意说，主啊，求你来洁净我的心，洁净我的生活， Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita adalah bait Allah yang hidup. 以致我的生活，我们的生活真实的表明，我们就是上帝的殿，是活的。 Melalui kehidupan kita, orang-orang melihat Allah. 就透过我们的生活，人家能够看到上帝； Melalui kehidupan kita, orang menyembah dan mengenal dan percaya kepada 就 Tuhan. 透过我们的生活，能够引起别人来敬拜上帝，来信靠上帝。 Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersyukur kepada Allah yang mengingatkan kita akan rumah Tuhan yang seperti apa yang Tuhan inginkan. 那今天我们感恩上帝的话，提醒我们，一个圣殿就是上帝所要的样子是什么。 Biarlah kita sungguh-sungguh memahami hal tersebut dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. 让我们能够牢牢的记在心里面，并在生活当中遵行出来， Menunjukkan cinta kita kepada gereja di mana kita beribadah. 就是让我们爱我们所聚会的地方， Mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. 就爱我们的主耶稣基督，全心的爱他， Dan menjadikan hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. 然后让我们的生活能够成为别人的见证和祝福。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。